Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan kita. Kita perlu mengambil 3 siri masa 3 masa untuk kita menghabiskan doa iftitah. Ya. InsyaAllah hari ini kita akan habiskan doa iftitah seperti mana yang kita sebut dalam muka surat 8. Doa iftitah siri yang ketiga ini bermula dengan penegasan inna salati. Sesungguhnya salatku. Maka inna ini kalau dari segi harf dia dipanggil harfu litaukid untuk menegaskan atau harfu taukid, dan dia juga dipanggil termasuk dalam akhawat inna, ataupun dia digelarkan juga jika akhwat inna dia dipanggil harfu nasbin wa naskhin. Apa maksud bila kitab-kitab mengatakan dia taukid itu dari segi fungsi makna. Dia menegaskan ungkapan selepas itu. Maknanya mesti makna penegasan. Bila dia digelarkan akhawat inna, bermakna itu adalah merujuk kepada fungsi baris. Kerana semua inna dan akhawatnya akan membaris ataskan isim selepas dia. Sebab itu dia digelar harfu nasbin juga. Itu fungsi baris. Benda yang sama juga tu. Sebab dia akan menasabkan isim, atau dia juga digelarkan harfu naskhin kerana fungsi baris juga. Kerana dia akan merubah mubtada menjadi isim inna, khabar akan menjadi khabar inna. Ya, kerana dia mengubah keadaan mubtada dan khabar menjadi isim inna dan menjadi khabar inna, maka dia digelarkan juga sebagai harfu naskh, harf nasakh ataupun disebut nasikh. Ya. Okey, saya padam yang ini. Cuma di dalam memahami pola ayat, maka kita perlu berdisiplin dengan pola ayat. Di sini bila kita jumpa inna, maka kita kena cari isim inna. Isim inna sepatutnya mesti berbaris di atas. Sebab inna berfungsi menasabkan isim selepas dia. Maka sepatutnya ta itu berbaris di atas. Kalau kita menggunakan kata jamak, inna salatana. Kalau sesungguhnya salat kami. Tapi kerana dia disambungkan dengan ya, ya, maka dia dimestikan berbaris di bawah dan bacaannya ialah solati. Kalau kita selain daripada aku, sesungguhnya solatnya, kita bisa akan baca inna solatahu, inna solataha, inna solataka. Mesti bagi atas. Tetapi keberadaan dia sebelum ya mutakallim, iaitu makna aku ni, maka dia duduk baris bawah. Maka dia berada pada kedudukan isim inna, dan dia juga adalah mudhaf. Maka sebelah dia, iaitu ya tu adalah mudhafun ilaih. Kerana dhamir yang muttasil dengan isim dia mesti mudhafun ilaih. Kata formula nombor 1.
Adapun perkataan yang disebut selepas dia itu iaitu harf ataf. Waw ini harf ataf. Adapun perkataan selepas harf ataf semua akan dipanggil ma'tuf. Mengikut baris siapa? Mengikut baris ma'tufun alaihi dia. Yang ni dipanggil ma'tufun alaihi. Iaitu salati. Maka dia akan mengikut inna salati wa nusuki. 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 Ibadah-ibadahku. Nusuk ini, kalau beberapa rujukan mengatakan bahawa dia adalah jamak daripada perkataan nasikah. Satu ibadah, nasikah. Ni kalau ibadah haji juga dipanggil nusuk apabila berlaku ibadah penyembelihan itu. Ya, nusuk adalah jamak kepada perkataan nasikah. Nusukun. Jamak dia. Sesungguhnya salatku dan ibadah-ibadahku. Makna ditekan dulu salat. Kemudian baru ibadah-ibadah yang banyak lain tu mengikut perkataan ini. Makna dia maktuf kepada salat. Inna salati wa nusuki. Sama juga. Dia akan jadi mudhaf dan mudhafun ilaih juga. Wa mahyaya. Wa mahya. Iya. Mahya ini juga perlu kita tengok ya. Dia adalah daripada perkataan masdar. Masdar daripada perkataan haya. Mudhari' dia yahya. Dia telah hidup, sedang hidup. Kalau masdar dia haya. Cakap Melayu, kalau masdar mimi dia mahya. Makna masdar mimi dengan masdar biasa sama. Sama saja maknanya, cuma ada sebahagian ulama mengatakan masdar mimi itu adalah lebih kuat. Pemaknaan dia sebagai masdar daripada masdar biasa. Okey, mahya, kehidupan, bila disandarkan kepada aku, maka dia tak boleh jadi mahyai macam ni, tapi dia mahyaya. Maka dia dibaca dengan mahyaya. Sebab sebelum dia ada alif. Maka dia berbunyi mahyaya. Maka perkataan ini juga adalah ma'tuf. Sebab dia terletak selepas waw ataf. Maka ini mahya akan jadi ma'tuf. Dia mengikut isim sebelum dia tu, iaitu nusuk. Maka dia berada pada kedudukan mudhaf, mudhafun ilaih juga. Sama seperti salati. Dia pun adalah mudhafun ilaih, mudhaf, mudhafun ilaih, mudhaf, mudhafun ilaih. Seterusnya perkataan lepas mahyaya wa harf ataf juga. Harf ataf iaitu mamati. Mamati. Ini pun sama. Seperti mahya adalah masdar mimi daripada perkataan mata, fi'il madhi, mudhari' dia yamutu. Ini daripada perkataan sifir 1C. Fa'ala yaf'alu, haya yahya. Yang ini merujuk kepada 1A. Fa'ala yaf'ulu, mata yamutu. Masdar dia cakap Melayu juga. Iaitu mautun. Mautun. Kematian. Ya, kalau masdar mimi dia mamat. Mamatun. Jadi dia disebut atas pattern masdar mimi. Mamat. Apabila dia disandarkan, dia ma'tuf, ini dia ma'tuf. Tetapi dalam masa yang sama dia juga adalah mudhaf
mudhafun ilaih. Salati pun mudhaf dan mudhafun ilaih. Sesungguhnya salatku dan ibadahku dan kehidupanku keseluruhannya wa mamati dan kematian. Bermakna ada 4 perkara ditegaskan dalam penegasan doa iftitah kita. Sesungguhnya salatku, seluruh ibadah-ibadahku, iaitu semua kehidupanku, semua kematian aku. Maka di sinilah kita akan melihat pola ayat yang tidak sempurna, walaupun panjang, dia hanya sampai kepada isim inna baru. Ayat itu belum dapat difahami. Ya? Sebab kita tidak lagi menemui khabar kepada inna. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, kehidupanku dan kematianku. Dia belum lagi menunjukkan pola ayat atau mesej yang sempurna. Saya padam dulu semua ni supaya kita nampak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Li adalah bagi Allah. Maka syibih jumlah atau jar majrur ini, dia berada pada kedudukan khabar kepada inna. Barulah mesej itu difahami. Ya? Sebab sempurna pola ayat inna, isim inna dan khabar inna. Sesungguhnya salatku dan ibadah-ibadahku dan kehidupanku dan kematianku keseluruhannya itu adalah untuk Allah Ta'ala. Dahsyat pemaknaan doa iftitah tu. Makna kita menjadikan semua diri kita ini daripada solat keutamaannya, ibadah-ibadah lain, semua kehidupan sampailah kepada kematianku adalah untuk Allah Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Itulah tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siapakah Allah itu? Lillahi Rabbi. Dia itu Tuhan. Maka dia berbaris di bawah itu. Sebab dia mengikut baris kepada lafzul jalalah Allah. Lillahi Rabbi. Kalau Allahu Rabbul Alamin. Kalau Allah Rabbal Alamin. Maka inilah yang dipanggil badal. Ya? Maka apa fungsi badal? Badal dia fungsi dia untuk apa? Kalau sifat gunanya litawdih. Tetapi bila sebut badal lita'yin, makna dia guna untuk menentukan lagi. Siapakah Allah? Semua yang kita bagi, hidup mati, ibadah kita untuk Allah ni, ditentukan lagi Allah itu ialah Rabbi, Tuhan yang mencipta. Sebab itu, badal, dia akan berbaris apa? Dia mengikut baris yang dipanggil mubdal minhu. Dia akan mengikut baris mubdal minhu. Dan dia juga akan menjadi mudhaf. Maka isim selepas dia menjadi mudhafun ilaih, iaitu perkataan al-alamina. Maka adalah untuk Allah. Siapa Allah tu? Iaitu Tuhan yang mencipta sekalian alam.
Maka mudhafun ilaih dia majrur, dia bagi bawah tu dengan tanda ya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, habis penyataan kita yang pertama dalam siri yang ketiga tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Semua itu milik ataupun untuk Allah Ta'ala. Rabbil alamin, iaitu Tuhan sekalian alam. Seterusnya, kita membuat satu penyataan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la syarika. Tidak ada satu pun sekutu, rakan kongsi, syarik. Syarik, rakan kongsi atau sekutu, maka la apabila bertemu dengan isim yang berbaris di atas, tanpa alif lam dan tanpa tanwin, maka dia akan berfungsi sebagai la nafiyah. La yang menafikan lil jinsi, bagi semua jenis makna perkataan disebut selepas dia. Kalau kita mengucap kalimah syahadah, la ilaha, tidak ada satu pun Tuhan. Menafikan tak wujud satu pun Tuhan yang sebenar, illallah, melainkan Allah. Bila disebut la syarika, makna dia akan menjadi isim kepada la nafi lil jinsi. Maka bermakna dia telah membuat satu penafian juga secara menyeluruh. Tidak ada satu pun sekutu. Tak ada satu pun sekutu. Ya? Apa perkataan selepas dia? Lahu. Baginya. Makna dalam seluruh kehidupan kita ni, ya, dalam solat kita, ibadah, kehidup dan mati kita, kita tidak boleh mengambil tindakan atau berpegangan bahawa ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pengakuan kita di sini ialah tidak ada satu pun sekutu baginya, iaitu bagi Allah Ta'ala. Maka jar dengan isim majrur selepas tu, lahu, maka dia digelarkan khabar la. Maka ayat ini dikira sempurna. Kalau mengikut pandangan lama, maka lahu ini mesti dikaitkan dengan satu perkataan yang tak nampak. Mahzuf di situ, iaitu perkataan maujudun. Inilah yang menjadi khabar kepada la, tapi dia mahzuf. Mahzuf maknanya dihilangkan daripada sebutan. Makna la syarika maujudun lahu. Tidak ada satu pun sekutu yang wujud baginya, iaitu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna gaya satu, iaitu mengatakan perkataan maujudun adalah khabar inna pun boleh. Ataupun kita mengambil cara mudah, iaitu mengatakan haraf jar dan isim selepas itu sebagai khabar kepada la pun boleh. Maknanya ada dua pandangan di situ. La syarika lahu, tidak ada satu pun sekutu baginya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya padam di sini. Kemudian ucapan kita ialah wa bidzalika. Dan dengan perkara itu. Bi dengan zalika, perkara itu. Perkara itu apa? Iaitu yang disebutkan sebelum tu. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Ta'ala yang menjadi Tuhan sekalian alam. Tidak ada satu pun sekutu bagi Allah Ta'ala. Dengan perkara itulah umirtu.
Umirtu, aku telah diperintahkan. Maka ini merujuk kepada fi'il madhi. Majhul. Daripada perkataan amara ya'muru, sifat 1A, kalau fi'il madhi majhul berbunyi umiro. Mudhari' majhul yu'maru. Umiro, ia telah diperintahkan. Kalau aku telah diperintahkan, umirtu. Maka fi'il madhi majhul ini perlu kepada naib fa'il. Sebab fa'il tak disebut. Sebab ini fi'il majhul, iaitu fi'il yang pasif. Yang pelaku dia tidak disebut. Yang disebut ialah maf'ulun bih yang telah mengambil tempat fa'il, maka digelarkan naib fa'il. Siapa dia? Iaitu pada dhamir. Dia tu, iaitu ana. Aku telah diperintahkan. Ataupun dalam bahasa tua, telah diperintahkan akan aku. Sebenarnya, bizalika ini duduknya di sini. Umirtu bizalika. Dia muta'alliqani. Berkait dengan perkataan amara. Sebab perkataan amara umirtu perlu kepada bi selepas dia. Cuma dia dudukkan di depan. Aku telah diperintahkan dengan perkara yang disebutkan tadi. Untuk menjadikan solat, ibadah, mati, hidup kita tidak ada sekutu kepada Allah Ta'ala. Ya. Aku telah diperintahkan dengan perkara itu. Kemudian terakhirnya kita membuat satu perakuan di hadapan Allah. Wa ana. Dan aku. Ataupun kalau kita nak katakan wawul hal pun boleh. Dan dalam keadaan. Wawul hal. Kalau wawul hal, maka kita terjemah wal hal. Atau dalam keadaan aku. Maka mana-mana isim yang terletak lepas waw hal, ya, maka dia mesti jadi mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya ialah minal muslimin. Dalam keadaan aku adalah dari kalangan muslim. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak melawan dah. Ikutlah apa yang kau nak perintahkan, wahai Allah Ta'ala. Maka ayat ini dipanggil adalah jumlah haliyah. Maknanya jumlah ataupun ayat yang menyatakan keadaan, iaitu aku ni. Telah diperintahkan akan aku dengan perkara yang tersebut itu dalam keadaan aku adalah seorang hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, tamatlah perbincangan kita pada doa iftitah minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penghayatan makna-makna di dalam bacaan solat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.